Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa ba'd. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan kita. Dasarnya kita dah bicara sampai kepada poin 1.6, masalah 1.6. Kita baca ni dulu, lepas tu kita ada perbincangan sikit insyaAllah. 1.7, pendapat yang paling zahir, darah yang keluar dari perempuan yang hamil adalah haid. Baik, yang ni juga adalah satu perkara yang berkaitan dengan masalah haid. Pendapat kita dalam kaedah mazhab Syafi'i ni, ghalib, walaupun pada ghalibnya orang perempuan biasanya kalau dia hamil tak datang dah darah haid ni, tapi kalau ada darah yang keluar, darah tu darah apa? Kaedah kita, pendapat yang zahir, maksudnya pendapat yang nyata orang tersebut selalu, dan jumhur, kebanyakan ulama kita dalam mazhab Syafi'i inilah pandangan mereka. Mereka kata darah yang keluar, walaupun orang perempuan tu hamil, kalau cukup syarat haid, itulah sekurang-kurangnya 24 jam. Dan kalau dia melebihi 24 jam sekalipun, kaedah dia akan rujuk kepada masalah tamyiz ataupun masalah adat. Maka darah tersebut, kata kurang-kurang untuk nama haid tu ialah 24 jam. Darah tu adalah haid sekalipun perempuan tersebut hamil. Kerana kaedah kita, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah haid. Itu asal. Nampak tu kalau tengok sekali lalu mudah je. Cuma isu dia tak mana. Apabila ada ibu yang hamil nak bersalin, itulah masalahnya. Kalau masa duk hamil tu, kadang-kadang ada juga beberapa masalah bagi wanita yang hamil, yang masa duk hamil tu turun darah. Tu istilah orang kampung kita lah kan, turun darah. Mungkin ada sebab makan silap. Kadang-kadang ada orang perempuan yang hamil, dia ada alah makan makanan tertentu. Bila dia makan benda-benda yang tajam zatnya, macam makan nenas, makan masak cuka, adalah beberapa perkara yang kadang orang perempuan dia sensitif dalam bab makanan ni. Pada masa dia hamil, bila dia makan tu, dia tengok turun darah, satu kes. Ataupun boleh keluar darah bagi orang perempuan yang hamil ni pasal apa? Mungkin banyak dengan naik motor. Satu hari nak pergi kerja, perjalanan naik motor 20 km pulang balik. Motor lah, bukan motor biasa tu, motor tonggek. Motor tonggek. Motor apa motor tonggek? Superbike. Bukan motor skuter ke, bukan motor tu. Motor tonggek saya panggil tu. Dengan sebab aktiviti dia yang lasak tu, tak pun hamil. Tu panjat pokok manggil. Sajalah kita buat cerita kan. Ataupun banyak sangat aktiviti buat kerja rumah, mengemas sana, mengemas sini. Ataupun tergelincir, jatuh, licin, lantai mozaik, ada sabun pula ke terpijak, kulit pisang ke apa ke, tebok, jatuh, turun darah. Okey. Kaedah kita, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil ni, yang tu yang antara fenomena-fenomena yang contoh yang berlaku pada orang perempuan hamil boleh turun darah. Sekalipun rupa darah keluar tu adalah rupa darah hidup sekalipun, cukup 24 jam,
maka darah tu sah untuk dinamakan haid. Dan tak payah jumpa doktor pun. Jumpa doktor cek saya ni darah haid ke darah apa? Darah baby ke? Darah placenta ke? Darah pacat ke? Buah pergi ayat bodoh gitu. Tak payah jumpa doktor. Tak payah pergi buat apa scan masuk kamera ke apa, tengok darah ni keluar kot mana. Tak payah. Kaedah kita atau pendapat zahir, keluar je darah cukup 24 jam sah untuk darah tersebut dihukum haid. Siap. Di atas kita bicara pun sekurang-kurang warna kuning, warna keruh masih dihukum haid. Jadi kalau rupa darah hidup sekalipun, haid lah. Itu tengok sebut sekali lalu je. Dan antara saya sebut tadi, antara kes yang berlaku yang kita nak ambil faham, khasnya pada orang perempuan yang dia hampir-hampir nak bersalin. Itulah. Pasal kat luar sana macam-macam pendapat ada. Kaedah mesti pegang. Orang perempuan yang hamil, kalau keluar darah cukup 24 jam, sah nama haid. Itu je, cukup lah. Faham tak tu? Cuma bila nak bersalin, selalunya dia ada tanda-tanda bersalin. Orang perempuan ni. Bila tanda bersalin tu kadang-kadang keluar air, kadang keluar lendir, kadang keluar darah, kadang darah bercampur air, kadang darah bercampur lendir. Sakit tu satu hal lah. Tapi sakit dia tak berkaitan dengan hukum kita bicara ni. Sakit tak menegah semayang, sakit tak menegah puasa. Tapi kalau tak boleh nak semayang, sakit sangat, cek akal lah macam mana kan nak murang kesakitan tu. Tapi dia tak menegah solat. Tapi kalau ada darah keluar, situ cara kita. Kalau masa nak bersalin tu ada tanda-tanda nak bersalin, antaranya tanda tu keluar darah. Bahasa kampung sebut turun darah. Turun darah tak boleh solat. Dia hukum ada mani ibadat. Pasal apa? Pasal ada darah. Ada darah. Cuma darah tu untuk sah nama haid mestilah ada tempoh 24 jam. Jadi ambil masa yang keluar darah tu elok-elok, catat dia, lepas tu buat apa? Tengok dia, kalau dia memang duk turun je darah, sakit nak bersalin pun makin kuat sampai bersalin. Tengok bersalin bila. Kalau misalnya nak bersalin pun lambat, 3 hari lepas tu darah duk turun, sakit nak bersalin pun tak bersungguh pula, sakit tak sakit, tapi darah tak berhenti turun, sah nama tu darah haid. Sah nama tu darah haid. Bila dia darah haid tak boleh solat, tak boleh puasa. Nak tengok situ lah. Baik. Nak sebut darah perempuan hamil macam tu. Jadi kalau andai kata dia turun darah pukul 8 pagi, tengok darah keluar, tanda-tanda berasa sakit, baby pun rasa bergerak kuat, contohlah kan, ni cerita dengar je lah. Saya pun boleh cerita je lah. Apa saya nak sebut ni. Jadi kalau baby tu bergerak kuat, apa ada tanda-tanda, tengok sakit sana sakit sini, lepas tu turun darah tengok pukul apa, katalah pukul 8. Lepas tu macam kena lah, yang lain saya tak cerita lah, sakit lah, jumpa Tok Bidan lah, biru betul baby, tak payah sema tu, saya nak cerita buat darah. Nak cerita bila dia bersalin. Kalau katalah buat pergi hospital lah, gelebak-gelebuk, pukul 10 malam tu bersalin, pagi sakit turun darah. Waktu zuhur tak semayang lah, asar tak semayang, maghrib tak semayang, isyak tak semayang, pukul 10 bersalin. Bersalin lah pula. Soal, darah tu haid ke? Haid. Macam mana nak buat keputusan? Tengok darah time ni keluar bila. Betul bersalin. Bila bersalin, dah hukum lain. Lepas bersalin, darah yang keluar adalah pandai. Alhamdulillah. Waktu sebelum bersalin, masih hukum hamil. Selagi kandungan tak habis keluar, kalau ada darah keluar, darah tu dipanggil haid. Kalau baby misalnya kembar, keluar dah yang pertama, yang kedua tak keluar lagi. Selagi tak kosong rahim, maka perempuan tu sah nama hamil. Darah yang keluar masih haid, belum nifas. Walaupun ada kembar, keluar seorang lagi tak keluar. Selagi tak keluar yang kedua, masih lagi darah tu dipanggil haid, belum istilahnya nifas. Nifas syarat dia mesti kosong rahim. Kosong rahim daripada kandungan.
Jadi kalau 8 pagi keluar darah, pukul 10 bersalin malam, ada 24 jam. Ada 24 jam. Kalau tak ada 24 jam, darah apa? Istiadah. Jadi bila istiadah, sembahyang memang tak sembahyang lah. Budak tu bila jadi sakit rasa nak bersalin tu, bila nak bersalin? Bila nak bersalin? Bila nak bersalin? Tanya macam ni lah. Kena tahu kan. Bila nak bersalin? Mana nak tahu? Walaupun tempoh bersalin dah sampai, tanda sakit ada, tapi betul-betul nak keluar seriously. Bila? Mana nak tahu? Allah je yang tahu kan. Cuma kalau pergi hospital, satgi dia jolok obat, dia bedah, dia potong, dia kerat, hospital itulah kerja macam mana pun asal nak sebut, bila keluar darah pukul 8 bersalin pukul 10 malam, sembahyang tinggal tu satu hal, tapi darah tu tak sah panggil haid. Maksud apa? Tak cukup 24 jam. Betul nak buat macam mana tu? Suci pada nifas tu, macam mana? Wajib qada. Contoh 8 pagi tu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, qada. Janganlah lepas-lepas bersalin rajin terlajak qada terus. Nak qada ke mana? Ada darah nifas. Okey. Yang tu contoh darah yang tak cukup 24 jam. Jadi kalau cukup 24 jam, haid lah. Tak adalah gaduh qada-qada. Contoh, pukul 8 pagi turun darah, hamil. Ataupun jatuh bilik air ke apa, terjatuh, lepak, jatuh, turun darah. Kita tengok jam pukul berapa. Lepas tu, nak bersalin pun memang dah dekat dah. Esoknya mau bersalin, 8 pagi, 10 pagi esok bersalin. Darah apa tu? Kenapa? Ada 24 jam. Itulah isu-isu yang nak timbul. Kalau kat luar sana macam-macam pendapat lah. Dia panggil damu talakin lah, kelepas gelembuk. Yang ni bukan darah haid lah, apalah. Kita tak nafikan ada benda yang orang sebut tu, ada sebagainya betul. Tapi kaedah nak hukum haid, sepil dia begini. Memang ada darah pada orang perempuan nak bersalin. Darah yang keluar tu, darah sebab nak bersalin tu. Sabab nak bersalin tu. Bukan darah haid, sabab nak bersalin tu. Memang ada. Tapi mana nak kenal pasti yang ni darah haid ke, darah nak bersalin ke. Di atas kaul yang kuat kata dia darah haid. Tanggung je darah yang keluar tu adalah darah haid. Cuma syarat minimum dia tu naklah dilihat. Itulah tempoh 24 jam. Kat luar sana memang ada geng-geng saya pun, saya kenal pun kan. Dia tugas juga, dia kata darah yang keluar kalau nak bersalin itu bukan darah haid. Jadi kalau kata nak bersalin bila keluar darah, wajib sembahyang, dia kata. Dia pula kesian kawan tu dah lah sakit keluar darah. Dia kata yang ni dipanggil damu talakin. Ni darah nak beranak tadi, yang ni bukan darah haid. Mana dia tahu darah nak beranak kan? Dia kata kalau macam gugur lah, jatuh bila air apa, yang tu boleh tak boleh gagal segala. Tapi yang ni memang nak beranak, darah nak beranak. Dia kata tak panggil damu haid, dia panggil damu talakin. Memang ada istilah ulama, darah nak beranak dia panggil damu talakin, ada seumpama itu. Tapi sah juga untuk darah tu selagi dia tak bersalin, maka dia hukum hamil. Darah hamil adalah haid. Okey, itu pakailah. Mula tu darah tu memang keluar daripada hujung rahim ke, memang keluar daripada baby ke, plasenta ke, ataupun daripada sunnah yang Allah Taala buat, datangkan darah lendir, mentuban, pecah apa seumpamanya itu untuk memudahkan orang perempuan proses bersalin dia. Yang tu satu hal kepada Allah Taala buat jadi itu. Tapi kaitan kita nahkum bil zahir, kita hukum dengan zahir. Apa dia? Keluar darah ada tempoh 24 jam haid, tak ada tempoh 24 jam bukan haid. Okey, simple aja. Boleh faham saya sebut apa kan? Boleh. Tak faham tu yang kena tanya tu. Baik. Darah yang keluar daripada perempuan yang hamil. Walaupun jarang berlaku lah. Kalau orang tua dulu, kalau orang perempuan masa dia hamil keluar haid, yang tu dia panggil bunting rimau. Pasal rimau kalau bunting haid ada. Rimau ada haid. Ada beberapa binatang orang taklah bagi jadi yang betina dia ada haid. Betina dia haid. Tahu ada binatang apa lagi haid? Apa tahu? Rimau antaranya. Rimau ada haid. Orang tua dulu rimau pun dia kenal ada haid tak ada haid. Bayang tengok. Betapa rapat dan mengenali mereka
hukum alam dan hukum rimba ni. Dia tahu rimau ada haid. Binatang apa lagi ada haid? Kucing ada haid. Kucing tak ada haid. Kucing tak ada. Kambing tak ada haid. Arnab ada. Arnab ada haid. Jangan hampa pergi belik pula Ustaz Rejab punya arnab tu lagi. Ustaz Rejab punya ada arnab kan? Tak tahu. Tak ada lah. Semula biar. Dia orang pun tak tahu ada arnab tak ada arnab. Apa cerita ni? Arnab ada haid. Monyet, kera, beruk, adik-beradik tu lah. Chimpanzee, adik-beradik, lutung, cikah. Apa adik-beradik tu? Yang macam ni, kabat-kabat bokok, gayut tu. Kebanyakannya ada haid. Cukup. Saya sebut gitu je. Jadi atas nama tu lah. Jadi orang tutur dulu dia panggil kalau orang perempuan, kalau hamil, keluar darah, yang tu dia panggil bunting harimau. Dan juga kadang-kadang keluar darah juga pada masa hamil, bunting harimau satu. Kadang-kadang ada juga yang keluar darah ni ada kebenaran anak yang keluar tu tak sihat. Pasal sepatutnya anak tu dia cukup darah, tapi bila dia keluar darah ada pembekalan darah yang kat dia sepatutnya dapat, dia tak dapat. Jadi mungkin dia kurang tu, kurang sikit. Dia keluar tu ada kurang sikit ciri-ciri dia. Satu masa hamil jaga elok-elok kan. Sikit macam tu. Isu kita adalah nak kata darah yang keluar ada perempuan hamil adalah haid. Rasa tak susah tu, boleh faham? Jadi beza dengan ada pendapat yang kata dia ialah haid. Jadi dia kata kalau orang perempuan kalau turun darah, yang tu bukan darah haid, tu darah nak beranak. Jadi kalau masuk tu mengerik kena semayang kata. Tak, kaedah kita atau pendapat yang kuat kata dia adalah darah haid, sah jika ada 24 jam. Jadi kalau ada tanda darah, walaupun darah tu darah semata, darah tu bersama dengan lendir, bersama darah tu adalah darah bersama dengan air misalnya, ataupun darah tu bersama dengan air mentuban, untuk istilah-istilah cecair-cecair yang keluar untuk Allah Ta'ala mudahkan proses keluar baby daripada kandungan tu. Sekalipun darah tu bersama dengan itu, sah nama haid jika ada 24 jam. Syarat tu mesti lihat lah. Siap? Selesai itu. Kemudian waktu fatrah yang terselang, begitu juga waktu niqa' adalah darah haid. Ada dua istilah nak kena faham situ. Apa dia? Fatrah, niqa'. Fatrah dan niqa'. Fatrah ni apa? Fatrah ni ialah satu keadaan orang perempuan yang darah tak keluar meleleh, tapi kalau celup ada. Itu dipanggil fatrah. Fatrah ni keadaan wanita yang didatangi haid tetapi darah tak keluar meleleh ke pakaian dalam pun tak kena, tapi bila celup ada. Itu nama dia fatrah. Boleh tulis sendiri kan, takrif kan. Lain kali kalau tanya apa dia fatrah ni, itulah fatrah. Fatrah ni tempoh antara dua darah yang tempoh tu darah tak meleleh keluar, tapi kalau celup ada. Itu dipanggil fatrah. Niqa' apa dia? Dia lah tempoh antara dua darah, tapi tak ada langsung darah yang keluar, celup pun tak ada. Yang tu dipanggil niqa'. Jadi nak faham hak tu pasal apa? Kerana waktu fatrah satu, begitu juga waktu niqa' ngapa? Adalah haid. Masa tu kita jumpa lepas beberapa masalah. Satu hari ada, satu hari tak ada. Satu hari ada, satu hari tak ada. Satu hari ada, satu hari tak ada. Kan saya dah tunjukkan jari ni, contoh macam ni. Ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Tak ada ni kalau tak ada langsung, yang ni darah. Yang ni dia panggil apa? Tak ada langsung. Niqa'. Ada, niqa'. Ada, niqa'. Ada, niqa'. Ada. Boleh faham? Kalau dia tak ada kat pakaian dalam tak ada, tak keluar meleleh apa pun, tapi celup ada. Ni ada, tapi yang ni celup ada. Ada, celup baru ada, celup baru ada, celup baru ada. Adalah. Bila ada lah, nama apa ni? Fatrah. Jadi dia sebut dua-dua kaedah. Fatrah, niqa', dia ialah haid. Boleh? Itu yang
Ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Sehari ada, sehari tak ada lah. Dengan apa contoh kita bicara ni. Berapa hari haid? 9. Kenapa 9? Fatrah ataupun niqa' adalah haid. Tu, anda faham tu? Itulah tujuan nak cerita tu. Kita dah cerita awal je dah. Yang ni baru sebut dalam kitab. Boleh? Boleh? Boleh faham? Baik. Itu tak susah katanya, nak faham? Nisbah apa nota yang ada berkaitan haid tu selesai. Cuma nak kena pandai macam mana nak selesai isu-isu yang ada. Kita baca sikit, ada soalan yang hantar ni. Kalau setiap bulan ada orang perempuan ni, dia datang 3 hitam, 3 suci, 3 merah. Memang macam ni lah tiap-tiap bulan. 3 hitam, 3 suci, 3 merah. Kalau datang tiap-tiap bulan macam ni, adakah 3 suci itu perlu solat? Perlu solat, sedangkan dia tahu selepas 3 suci itu dia datang balik. Dah memang jadi kebiasaan dah. Memang tiap bulan 3 hitam, 3 suci, 3 merah. Memang macam tu. Kaedah yang kita dah belajar, 3 hitam tak boleh semayang, 3 suci semayang, mandi semayang, 3 merah haid berapa? 9. Haid 9. Jadi kalau dah tahu macam ni fenomenanya, boleh tak? 3 yang hitam memang tak semayang. Untuk 3 suci tak semayang juga. Lepas tu 3 merah memang tak semayang. Boleh tak yang 3 suci tu tak semayang siap-siap? Pasal dah tahu dah memang nanti akan ada 3 yang merah yang akan mendatang. Kaedah kita dalam fiqh, kalau tak ada apa-apa kes yang menyebabkan berlaku istihadah apa sebelum ni, darah dia macam tu, kaedah tetap dipakai yang asal. Apa dia? Ada darah, ada manik ibadat. Tak ada darah, tak ada manik ibadat. Antara adat dengan darah yang duk ada, darah yang duk ada tu lagi kuat daripada adat. Boleh faham? Boleh tak? Darah tu 3 hitam, 3 suci, 3 merah. Masa 3 suci tu ada darah tak ada darah? Memang tak ada. Yang tu kekuat ke bulan lepas 3 suci tu, ataupun bulan-bulan lepas, banyak bulan dah, lepas 3 suci tu 3 merah. Nak pakai mana? Nak pakai bulan lepas ke nak pakai lani yang dah tak ada darah tu? Lani yang tak ada darah tu. Jadi nak tunjukkan apa? Kaedah kita tak dirujuk pada adat, melainkan jika dah tak boleh pakai dah darah apa-apa tamyiz yang ada, selagi ada kaedah keluar darah, ada berhenti darah, kaedah ni ada darah, manik ibadat, tak ada darah, tak ada manik ibadat. Bahkan tak mustahil untuk, walaupun dah 10 tahun macam tu, bulan ni tengok dia pelik. Contoh macam mana? 3 hitam, lepas tu 3 suci, dia bukan 3 suci, terus suci, tak main merah, boleh tak? Boleh, harus berlaku gitu. Harus berlaku gitu. Tak mungkin berlaku gitu. Bila mungkin berlaku gitu, kaedah kita gunakan kaedah asal untuk beramal tu. Apa dia? Hari hitam, lepas tu dia suci. Itu boleh ke tak semayang terus masa tu? Tak boleh. Pasal apa? Tak ada darah, tak ada manik ibadat. Walaupun dah biasa dah ghalibnya, akan ada darah datang selepas tu 3 hari pula dengan darah merah sekalipun. Kaedah nak sebut antara darah yang dah berulang macam tu, yang tu dipanggil adat. Ni darah duk ada dan tak ada ni, yang ni boleh dihukum, dari si hukum dipanggil tamyiz. Maka tamyiz ataupun dari diri darah yang duk ada. Jadi bila tak ada tu, adakah boleh berhenti sembahyang ataupun solat? Kaedah kita, bila tak ada darah, solat. Tak ada manik ibadat, solat. Tak boleh ingat. Itu kaedah asal. Jom.
Ada satu lagi soalan. Soalan ni panjang lah juga. Memang kadang-kadang orang perempuan ada masalah macam ni. Antara yang kita dah bicara, sekurang-kurang suci apa? Pastikan jangan kurang 15. Satu. Haid paling banyak apa? 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang sehari semalam. CP itu mesti betul. Jadi kalau ada darah, lepas tu suci, lepas tu ada yang koko, ada yang kuning, lepas tu ada yang merah, ada hitam campur merah, lepas tu ada hitam saja, tu merah saja, ada hitam campur kuning, merah campur kuning, untuk kuning campur keruh, untuk ada yang kadang keluar melendir, kadang keluar air. Contohlah kan, kaedah kita apabila tamyiz dapat dikenal pasti. Dikenal pasti maksudnya 3 hitam, 20 merah, 3 hitam. Mana haid? 3 hitam, 20 merah, 3 hitam. Mana haid? 3 hitam pertama, 3 hitam kedua. Kenapa pula boleh? Selang dia ada 20 hari. Nak sebut, nak faham tak tu lah? Isu nak faham tak tu lah? Isu nak faham tu. Baik, kalau yang tu suci terus. Kalau macam ni, nak saya buat misal. Ada misal yang saya dah sebut tadi, you know. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Berapa hitam? 5. Berapa merah? 4. Tapi bukanlah 5 hitam 4 merah. Yang ni selang-seli hitam dan merah selama 9 hari. Itu ayat dia. Boleh? Boleh. Kalau 5 hitam 4 merah, dia macam tadi yang saya sebut, 5 hari hitam, lepas tu 4 hari merah, baru boleh tulis macam tu. Boleh. Jadi asal nak sebut, kalau darah hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hukum tak ada colour. Maksud tak ada colour tu, dia tak dipakai merah atau hitam. Umumnya dia darah haid. Umumnya dia darah haid. Umumnya dia darah. Bila umumnya dia darah, apa saya nak sebut, lupa lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila darah dia mana ibadat? Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi kalau ada, tak ada hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam tak boleh pakai, merah tak boleh pakai. Jadi walaupun ada hitam merah, hukum satu darah ya. Dan kaedah orang perempuan macam ni dia panggil faqidatut tamyiz, orang perempuan yang luput tamyiz. Istilah luput tamyiz kerana darah dia sekalipun warna dia pun memang boleh kenal hitam merah seumpamanya, tapi dia tak boleh nak kenal pasti. Hitam merah tu dengan ada skala yang betul, 5 merah 5 hitam, dia tak macam tu, bahkan dia berselang-seli rojak, ataupun pagi merah, petang kuning, malam coklat, subuh coklat cair, duha hitam pula. Serupa semua juga masalah tu. Kalau jenis berkala-kala pusing, rotate balik, kalau kata berpusing-pusing balik sekalipun, kaedah dia bila ada darah mana ibadat dan darah dia yang campur-campur kuning pagi, petang, siang, malam, lain-lain tu macam mana, hukum satu darah je. Misal dia tak boleh nak ambil yang darah pagi ni haid, darah petang bukan, mana tak boleh tu. Haid tak boleh hukum macam tu. Haid tak boleh macam tu. Jadi bila ada campur-campur dalam sehari tu, merah ada, kuning aja. Saat-saat waktu ketika pula dah kuning-kuning tu tengok jadi merah, dan merah pula bertukar jadi hitam. Hitam tu bertukar-tukar jadi kuning, jadi koko cair. Siapa yang duduk dalam keadaan macam ni, istilahnya tak ada tamyiz. Dia macam tak ada colour, dia macam satu colour. Jadi kaedah dia yang boleh apa dia? Hari ke-15, kalau kata darah tu keluar, dia kena tunggu sampai hari ke-15. Masuk je hari ke-16, wajib mandi solat. Wajib mandi solat. Allahumma salli. Bila wajib mandi solat, mana darah haid dia? Yang tu yang ada istilah juga sekali lalu saya sebut, yang tu adat adalah dirujuk.
Jadi tak boleh tengok dah tamyiz dia tu, pasal tamyiz dia tak betul. Kan? Bila syarat tamyiz, dia ada beberapa syarat yang kena perhati. Siapa yang tak memenuhi syarat itu, maka tak layak untuk duduk kedudukan tu. Sallallahu alaihi wasallam. Pergi, darah tak cukup tamyiz. Hitam, merah, kuning. Jadi kalau dengan contoh soalan yang dia bagi kat saya ni, ni orang tanya dia tahu lah kan. Tak saya sebut, tak boleh faham tak? Hitam ni dengan hitam sini 13 hari saja. Dengan soalan orang tanya ni, haid dia ialah hitam yang 28, 29, 30 dengan 1, dan hitam 14, 15, 16, 17, 18. Saya jawab ni dulu. Siapa tanya tu mesti dia faham hak dia kan. Dan suci antara hitam 28, 29, 30 dengan 1, 14, 15, 16, 17, 18 ni, dia tak cukup 15 hari. Jadi bila tak cukup, dia kena curi hitam yang kemudian depan awal tu, cukupkan juga suci dia bagi jadi 15 hari. Dari sisi hukum macam tu. Jadi warna-warna lain ni yang datang macam-macam color tu tak pakai lah. Pasal contoh yang ada ni, hitam ni masih boleh gagah dia pakai, tu pun kena curi. Kalau tak ada apa-apa warna boleh dia pakai, apatah lagi sepi apa pun tak ingat berapa Allahumma salli alaihi wasallam, teruzur untuk dirujuk kepada warna ni. Pasal apa? Pasal warna tu tak boleh nak ditamyiz, tak boleh nak tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, dia hukum macam satu color, dia hukum macam satu warna. Jadi kalau ada koko sikit, kuning sikit, contoh apa yang ada kat sana saya, 2, 3 bulan koko, 4, 5, 6 kuning, 7, 8, 9 kuning campur merah, 10, 11 kuning koko, 12, 13 koko. Saya sebut bahasa itu sikit. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 hitam, 19 merah, 20, 21, 22 koko, 22 tu ujung koko campur kuning, 23, 24 suci. Kan? Dengar mau berserabut kan? Berserabut memang berserabut pun. Jadi bila berserabut macam mana? Tak pakai. Darah tu tak pakai. Jadi kalau memang tak boleh pakai langsung, memang tak boleh pakai langsung. Jadi contoh yang ada ni kat saya ni, hitam dengan hitam tu, yang tu je yang boleh tengok munasabah boleh pakai. Pasal kaedah bila banyak-banyak color ni, warna yang paling besar untuk rujuk ialah hitam. Yang lain tu saya sebut ada faktor bau, faktor kelihatan. Jadi kalau ada cair hak likat, macam mana? Likat. Kalau ada bau dan tak ada bau, macam mana? Bau. Itu pun jika ada angka-angka tertentu, 5 hari ni keluar haid bau. Lepas hari kelima tu, haid macam tu juga, tapi tak ada bau langsung, cair pula tu. Yang ni likat dengan baunya. Ya Allah, kata dia, awak pun tak tahan. Tak sebut kata, bila wahai awak saya di tengah hari macam ni sikit, slow sikit, ada wayar putus je. Bila ada warna yang tak seragam tu, bila ada warna tak seragam, maka dia hukum satu color. Maksud satu color tu, dia tak tengok hitam, merah, kuning, coklat, bahkan hukum satu. Jadi hukum haid dia taklah berdasarkan warna yang ada, tapi hendaklah adat itu dirujuk. Adat itu dirujuk. Masa kaedah kita dalam bab haid ni, dua je benda besar dari si kaedah nak selesai haid. Apa dia? Tengok darah yang keluar. Kalau dia melebihi pada 15, kaedah pertama, tengok tamyiz. Tamyiz pun dengan syarat dia. Apa dia? Mesti ada kuat dan lemah.
Kuat pun ada berapa hari dia, lemah ada berapa hari dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan kuat, yang kuat tu nanti akan cukup haid. Tu pun jika menepati syarat dia tak lebih daripada 15 hari malam. Dan antara syarat dia kuat tu dia gugur haid, jika campur dengan kuat dengan haid dhaif tak sampai 15. Kalau sampai mesti ada salah satu daripada tu dikeluarkan. Ini saya congak sebut mulut je. Okey, dengan sebab apa yang hantar kat saya jawab tu. Hitam. Jadi kalau ada satu orang perempuan hitam, koko, merah, dia bukan kira hari-hari, bahkan pagi lain, petang lain, tengah hari lain, lepas makan nasi lain, sebelum makan nasi lain. Kalau orang macam ni memang istilahnya faqidatul tamyiz, dia tak boleh gunakan darah yang berbeza-beza warna keluar sifat tu sebagai kayu ukur untuk menilaikan haid dia. Bahkan untuk nak selesaikan dia macam mana? Maka adatnya adalah dia rujuk. Adat tu apa? Kebiasaan dia. Minggu pertama, Allah berapa hari, kadar dan tempat, atau kadar dan masa yang kena berhati tu, dia kena berhati untuk menetapkan apa kewajipan ibadat yang kena laksana. Okay, lalu dulu itu. Jadi yang terdekat kita bicara perempuan hamil, kemudian fatrah naqa'. Ada soalan itu? Boleh. Allah. Jadi kalau ada orang yang memang warna dia tak boleh kenal pasti dengan ada contoh berapa hari tertentu merah, berapa hari tertentu hitam. Dia ada warna tapi bermacam-macam. Pula tu tak cukup 24 jam. Tak boleh nak bagi hukum hakam. Untuk buat macam mana? Hukum dia tengok mula darah, akhir darah mana. Kalau memang lajak 15 dia kena mandi semayang. Lepas tu nak rujuk haid dia mana? Color mana? Dia tak pakai color lah, tapi istilahnya adat adalah dia rujuk. Siapa yang tak boleh tamyiz, adat adalah dirujuk. Siapa yang tak boleh tamyiz, adat adalah dirujuk. Siapa tak boleh tamyiz, adat adalah dirujuk. Kerana siapa boleh tamyiz, dia tentang diri darah. Adat ni benda yang telah lalu. Antara diri perkara ibadat dengan apa yang telah lalu dalam ibadat, diri perkara ibadat adalah lebih utama untuk diselesaikan. Jadi asal nak sebut ialah kaedah nak selesai ni apabila memang ada tamyiz tu dipakai. Kalau tak boleh tamyiz, maka adat yang telah biasa pada bulan lepas itu adalah dijadikan rujukan. Seping macam tu contoh. Atau orang perempuan ni selalunya dia haid 6 hari je, 6 hari. Mai bulan ni keluar hitam 18 hari. Hitam 18 hari, hitam semua. Soal, berapa hari tinggal semayang? Ajal kalau tak boleh jawab. Berapa hari tinggal semayang? Kes macam mana ni? Berapa hari? 18 hari. Selalu berapa hari haid? Selalu? Saya sebut 6 kan? Dengar. Pasal tu apa kena dengar apa saya sebut tu? Selalunya 6. Main bulan ni jadi 18 hari. Haid semua ke? Tidak. Okay, kalau haid tak semua, tak betul lah jawapan. Dia kena sembahyang bila? Lepas 15, masuk 16 tu. Dia kena sembahyang. Lepas tu Allahumma salli alaihi wasallam. Mana haid dia? 15 hari? Tidak. Tidak. Untuk nak pakai tak kalau ada hitam, kuning, biru, hijau, boleh tak? Kenapa? Tak ada tamyiz. Tak ada tamyiz. Betul? Nak buat macam mana? Kembali pada adat. Yang itulah maksud rujuk pada adat. Bab haid itulah maksud rujuk pada adat. Jadi
Kaedah pertama menyelesai mesti ada kebolehan tamyiz dan syarat-syaratnya. Kaedah satu. Kaedah dua, kembalikanlah kepada adat kebiasaan. Adat tak dipanggil adat, melainkan dia kebiasaan yang terdekat sekali bagi seorang wanita. Terdekat tu, kalau bulan ni jadi masalah, bulan Mac, tengok bulan Februari. Saya gunakan bulan tu senang. Tengok bulan Februari. Kalau bulan ni jadi istiadah sampai 20 hari keluar darah, tak berhenti-henti. Memang hari ke-16 mandi sembahyang, sumbat jawab apa. Lepas tu yang 15 ni mana haid? Kalau memang satu kala, mesti rujuk pada hukum orang macam tak ada berkala. Jadi haid dia rujuk pada hukum adat. Biasanya dia haid bila? Kalau 7, 8, 14 hari. Maka adat kebiasaan yang berlaku pada dia adalah dirujuk. Itu dia panggil hukum adat tu. Hukum adat itulah. Ada lagi soalan? Okey je dia orang ni. Nak tahu, kita nak test tengok. Siapa boleh jawab. Tapi saya tak sediakan hadiah. Kalau sedia hadiah, aku semangat sikit nak jawab kan. Bersama tu ada soalan kan? Ada kan? Saya saja tak nak masuk ke depan pasal ada benda saya nak fokus sikit. Tengok soalan. Soalan 1. Wanita didatangi darah kadar 5 jam sehari. Sehari-hari 5 jam berlanjutan selama seminggu. Ada ruang penyelesaian dan alasan. Macam mana orang perempuan ni? Pertama, haid tak haid? Haid. Kenapa? 5 campur kali 7 kan? Jadi cukup 24 jam. Baik, alasan? Sekurang-kurang haid. Darah yang keluar telah melebihi sekurang-kurang haid, iaitu 24 jam, pula tu dalam tempoh selama seminggu ada 35 jam. Macam tu lebih kurang alasan dia. Cuma kalau ikut dari sisi pelaksanaan, siapa jawab pandai jawab tu. Penyelesaian dah ada lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi penyelesaian dia punya berlaku hari macam mana? Waktu dia lihat darah, maka tinggalkan ibadat kerana ada manik ibadah. Pada waktu ketika darah tak ada, maka dia wajib ibadat kerana sudah tiada manik ibadat. Melainkan apabila tanpa perlu mandi, melainkan jika telah melalui tempoh berapa jam? 24 jam daripada darah yang keluar, barulah kena wajib mandi untuk beribadat atas nama mandi wajib. Itu sekali lalu pelaksanaan soalan 1. Soalan 2. Wanita didatangi darah sejam sehari berlanjutan seminggu. Ni sejam sehari. Haid tak? Betul apa? Alasan? Darah yang keluar tak memenuhi tak syarat, iaitulah cukup tempoh 24 jam. Ni tak cukup. Jadi darah yang ada tu abai nisbah berlaku, jagalah jangan pergi meleleh rata pasal dia najis. Kalau ada melibatkan sembahyang kena tinggallah. Betul lah tinggal tu. Tapi bila ternyata bahawasanya yang tu adalah bukan haid kerana tak cukup syarat, wajib qada apa sembahyang yang tertinggal dalam tempoh itu. Okey, 2. Soalan 3. Wanita hamil keluar darah. Jangan selesai. Ada 2 kaedah. Pertama, jika keluar darah itu daripada keluar hinggalah nak bersalin ada tempoh 24 jam. Maka yang tu adalah darah haid. Jika antara sakit turun darah dan antara tempoh tak cukup 24 jam, antara bersalin tu tak cukup 24 jam, maka dia adalah
Istiadah. KP dia senang. Tu wanita hamil keluar darah. Kalau nak jawab boleh juga. Pendapat yang sahih di kalangan mazhab Imam Syafi'i, darah wanita hamil adalah haid. Macam mana pun mutlak ke? Ada kait selama-lama. Darah yang keluar tu ada melalui tempoh masa 24 jam. Jika tiada, maka tiada. Tu buat segi tak tu. Wa illa fala. Jika tidak, maka tidak. Baik. 4. Wanita didatangi darah 3 hari hitam, 3 hari merah, 3 hari kuning. Jaga, ada perangkap. Mana haid? 3 hari hitam, 3 hari merah, 3 hari kuning. Bukan hitam dengan merah, kuning tak pakai. Tadi kan ada kata doa tu, ni macam mana pula ni? Pening apa ni? Okey, pandai lah nak kelahi. Itu tak melebihi, kes tu kes lebih melebihi 15 hari. Yang ni tak ada lebih pun. Tak lebih apa? Alah, 9 hari je. 9 hari je. Kenapa aja? Ada orang sampai 14 hari, 15 hari. Baik, kemudian wanita didatangi darah 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari kuning. Mana haid? Semuanya, kenapa? Tak pakai tamyiz ke? Pakai hitam je, boleh? Kenapa? Kerana dia tak melebihi. Dia tak melebihi kadar. Tak melebihi kadar. Allahumma salli. Kadar semaksima haid kan? Masih pakai semua. Siap. Kemudian wanita didatangi darah 10 hari hitam, 10 hari suci, 10 hari merah. Tengok. 10 hari hitam, 10 hari suci, 10 hari merah. Soalan, mana haid? Merah boleh tak? Untuk 10 hari suci nak buat macam mana? Ada kena curi ke? Tak kena curi. 10 hari hitam, lepas tu berhenti. 10 hari suci. Ada kena curi? Tak ada. Tak ada curi. Memang suci. Lepas tu keluar pula hari 30, 10, 10. Hari ke-21 merah kan? Lepas tadi kawan. Hari ke-10 hari hitam. Hari ke-11 suci. Jadi dah 20. Hari ke-21 merah. Hari 21 merah. Hai tak? Betul nak buat apa? Pasal apa tidak? Pasal suci tak cukup. Satu. Lepas tu hitam dengan merah kena pakai hitam. Hitam dengan merah pakai hitam. Pasal hitam campur suci campur merah jadi 30. Mana ada haid 30. Lepas tu hitam dengan merah ada suci pula tak cukup 15 hari. Patutnya 15 ni ada 10 hari je. Untuk nak buat macam mana? Hitam aja pakai. Dalam kaedah macam ni dia panggil faqidatul tamyiz, luput syarat tamyiz. 10 hari hitam saja adalah haid, 10 hari suci, 10 hari yang merah itu bukan haid. Nak selesai ni, tengok macam mana tu. Boleh tangkap. Soal lagi 7. Wanita didatangi darah 3 hari di awal bulan, suci 24 hari, 3 hari di akhir bulan. Yang ni untuk ujian 1 bulan datang 2 kali. Katalah bulan tu bulan Mac, 3 hari Mac, 3 hari bulan Mac, 1, 2, 3 ada darah. Lepas tu suci 24 hari. 24 campur 3 dah 27. 28, 29, 30. 3 hari akhir Ramadan datang darah. Soal, mana haid? 3 hari awal boleh ke? 1 bulan boleh keluar 2 kali? Apa syarat? Mesti antara 2 darah, jangan kurang daripada 15 hari 15 malam. Siap. Ibu bersalin, keluar darah 10 hari sebelum bersalin.
Macam mana? Tu, nak selesai. Baru kita bicara saat ni. Ibu bersalin, tapi darah keluar 10 hari sebelum bersalin. Ha? Soalan bukan tanya nipah, tanya darah. Darah sebelum bersalin tu. Keluar darah 10 hari selepas bersalin. Oh, dah ibu baca. Semua selepas. Ibu bersalin keluar darah 10 hari. Oh, ini saya tak ajar. Tak ajar. Kalau keluar darah 10 hari sebelum bersalin. Saya gunakan bahasa itu. Sebelum bersalin. Macam mana? Kenapa pula? Pasal dia keluar darah pula tu tak melebihi. Tak melebihi. Kalau melebihi pun boleh je pakai pasal rujuk pada adat. Adat sebelum dia hamil tu bila last kali datang darah, maka darah itu adalah dipakai dan dirujuk. Sembilan tu pun tinggalkan, ada buat saya tak ajar lagi. Ibu bersalin tu tinggal ibu hamil. Tahu ibu hamil. Muka surat nombor 14 tu. Yang bersalin tu tinggal dulu. Ibu hamil keluar darah pukul 8 pagi, bersalin pukul 8 malam. Macam mana? Istiadah pasal apa? Tak cukup 24 jam. Tu alasan. Ibu hamil keluar darah pukul 8 pagi, bersalin esok pukul 10. Darah apa tu? Kenapa? Cukup 24 jam. Apa tindakan dia kena buat nanti? Ada apa-apa tindakan? Kalau tu nombor 15, nombor 14, apa tindakan dia buat ni? Wajib qada solat. Kerana ada solat yang ternyata dia tinggal, dalam keadaan dia pun tak tahu nak hukum apa. Cuma ada hari-hari yang tinggal disebabkan keluar darah. Ada waktu yang telah ditinggalkan waktu keluar darah, maka waktu tu nisbah Allahumma salli. Jika tak sampai 24 jam, maka dia bukan darah haid. Siap. Ibu hamil 10 pagi. Nombor 16, ibu bersalin. Tak boleh. Bersalin tak boleh. Ya, ni soalan ni, ada soalan lain patutnya ni. Okey, tengok sini. Nombor 18 tu. Yang ni memang topik kita lah. Adat 6 hari. Maksud adat 6 hari ni kebiasaannya orang perempuan ni 6 hari haid. Kemudian bulan ni darah merah, tengok ada 10 hari. Mana haid? 10 hari haid. Kenapa pula? Mereka selalu 6, bukan bila 6 tu selalu 6 bulan ni 7 je mandi. Macam tu kan? Pasal apa tak boleh? Melebihi. Tak lebih 15 hari. Okey, jawapan tu. Lagi apa lagi bahasa lain nak boleh sebut? Boleh tamyiz. Mana tamyiz? Darah merah 10 hari tu boleh tamyiz. Dia satu kala orang tak pergi tamyiz lah. Memanglah boleh kena merah. Tapi orang tak pergi tamyiz. Tamyiz ni sekurang-kurang ada 2 dan boleh kenal qawi dan dhaif. Dan angka dia tu angka yang boleh dipakai untuk dihukumkan haid pada mana-mana yang pekat. Baru dipanggil tamyiz. Apa sebut ni? 6 hari darah merah 10 hari. Mana haid? 10 hari. Itu saya soal, kenapa tak ukur 6 hari? Selagi tak lebih 15, apa yang ada haid semua. Walaupun bulan lepas 6 hari, bulan ni mana tahu. Dia tengok 10 hari macam mana? 10 hari lah. 10 hari lah. Sebaliknya pula, ingat. Bulan ni 10 hari. Main bulan sekali lagi pula dia jadi sewil macam ni. 3 hari berhenti. Otot tak main dah. Sebulan tak main. Haid. Apa soalan ni? Apa hari? 3. Selalu 6 hari. Bulan ni 3 hari. Boleh tak dia tunggu 3 hari lagi? Kata dia, selalunya 6 hari.
Kita tunggulah. Pasal hukum adat pun memang selalu setiap minggu air. Lama dah awak air. Tak pernah lagi lah jadi lain, kata dia. Boleh tinggal. Orang tu nak buat apa? Bila tak ada mana ibadat, mandi solat. Tak boleh tunggu 6 hari. Pasal 3 hari dah keluar, hari lain tak keluar, mandi solat. Jadi soalan tu nak menunjukkan dua kaedah apa dia. Kalau ada adat dah, dia tengok adat tu kurang daripada biasa. Bila tak ada darah, tak ada mana ibadat, mandi ibadat. Ataupun darah selalu 6 hari, dia tengok yang ni lebih daripada biasa. Lebih daripada biasa, ada darah, mana ibadat. Mana ibadat. Jadi tak boleh ibadat. Tak boleh ibadat. Keputusan nanti tengok kemudian. Itu dua kaedah besar. Ini dia gula darah merah seorang isteri. Nombor 20. Adat 6 hari, darah merah keluar 20 hari. Selalunya 6 hari, ni merah. Mana haid? 15 hari. 6 hari je. Kenapa 6 hari je? Rujuk kepada adat. Boleh tak pakai merah tu? Dengan darah merah 20 hari. Tak boleh pakai ke merah? Pandai-pandai pula. Tak boleh pakai merah. Merah bukan darah haid ke? Satu dia tak ada tamyiz. Bila tak ada tamyiz, hukum macam satu darah. Memang darah merah tak ada tamyiz lah. Kenapa tak boleh pakai 20? Melebihi hal maksima. Dengan soalan tu juga, berapa hari dia tinggal solat? Kenapa pula 15 hari? Kerana hari 16 memang kena mandi. Pasal takkan ada darah lebih daripada 15. Tengok ternyata yang merah tu ada 5 hari baki lagi. Yang tu dia kena sembahyang cari istiadah lah. Cuci, sombat, cawat, seumpamanya, untuk selesaikan kerja-kerja bersuci tu. Kemudian 21, adat 6 hari, keluar darah merah berselang sehari semalam hingga hari ke-9. Ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Macam mana haid? 9 hari. Kenapa? Yang ni istilah waktu satu tak lebih. Waktu tak keluar haid pun haid ke? Itu apa nama dia? Fatrah atau niqa' adalah haid. Siap. Yang tu yang patah-patah nak kena simpan kepala. Lagi 22. Adat 6 hari. Maksudnya kebiasaan ni keluar 6 hari. Kemudian bulan ni hitam 6 hari, darah merah 6 hari. Kena haid. Ada hitam merah kan? Itu berapa hari haid? 12. Bukan 6 ke? Kenapa pula bukan? Hitam dengan merah bila campur baru 12. Jadi ada haid 12 hari. Ada? Bahkan ada yang 14. Kemudian adat 6 hari. Maksudnya kebiasaan dia 6 hari. Sikit-sikit 3 hari. Jadi darah dia macam ni. Sikit 3 hari pertama, sikit-sikit. Darah merah 6 hari macam biasa. Lepas tu 6 hari macam biasa. 9. Kemudian sikit-sikit 3 hari. Mana haid? Kenapa 12 pula? Bukan darah merah 6 hari je ke? Tak boleh. Pasal apa? Yang ni nak tunjukkan kaedah keluar darah sikit dan banyak, dia tak membezakan antara kebolehan untuk nama haid ataupun tidak. Dia bukan berdasarkan banyak ataupun sikit. Yang tu banyak atau sikit, dia bukan kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz hanya masalah warna, kelikatan, bau.
Jadi kemahiran untuk mengenal orang dengan menggunakan tengok fenomena lain, Ustaz pakai. Jadi 3 hari banyak sikit. Lepas tu 6 hari banyak. Lepas tu 3 hari haid. Kalau memang tak lebih daripada 15, haid semua. Haid semua. Kalau kita tukar hari tu sikit, sikit-sikit 6 hari. Kemudian darah merah macam biasalah 6 hari. Macam biasa. Kemudian sikit-sikit 3 hari. Macam mana? 15 hari haid. Sikit-sikit 6, 9, 12 hari haid. 3 hari merah. Macam biasa sikit-sikit. Ya, 12 hari. Nak menunjukkan sikit-sikit, dia tak ada beza antara banyak-banyak. Ada. Ada 6 hari, merah 6 hari, hitam 6 hari, merah 2 hari, kuning sehari. 6, 6, 2, 1. Mana haid? Sebulan. Berapa tu? 6, 6. 14, 15 hari. Semua adalah haid. Semua haid. Itu soalan-soalan tu soalan perangkat dia tu. 25. Ada 6 hari, merah 8 hari, hitam 8 hari. Mana haid? Hitam 8 hari. Tak boleh campur? Boleh. Kalau boleh campur, boleh lah. 16 lah. Itu. Mana boleh campur? Siapa tak boleh campur? Hitam dan merah tak boleh campur. Mula tu bila campur jadi 16. Kan? Untuk kena ambil hitam saja. Hitam saja. Ambil hitam saja. Kemudian 25. Adat biasa 6 hari, merah 8 hari, hitam 8 hari. Siap dah. Apa saya tengok ni? 26. Adat 6 hari, merah 3 hari, berhenti 2 hari. Merah 6 hari, berhenti 2 hari. Kuning 3 hari. Jadi kalau kira-kira macam ni, kena tengok lah. Kena hitung sikit. Merah 3, berhenti 2. Lepas tu merah lagi 9. Merah lagi 6 hari. 6, 9, 11. Lepas tu berhenti 2 hari. 13. Lepas tu kuning 3 hari. Mana haid? Kuning. Nombor apa ni? 26. Merah 3 hari, berhenti 2 hari. 3, 5, 11, 13 hari haid. Ya. Yang berhenti tak kira. Macam mana ni? Ada khilaf ke apa ni? Nombor 26 kan? Macam mana? Kuning tu tak kira? Kuning tu istiadah. Nombor 26 ni kan? Merah 3, berhenti 2. Merah lagi 6, berhenti 2. Kuning 3. Kuning merah tak boleh campur? Lebih 3, 2, 5 campur 6, 11. Oh, kuning 3 hari. Berhenti 2 hari, kuning 3 hari. Kuning bukan. Mana haid? Empat belas. Tiga, mana Allah SWT. 3, 2, 5, 6, 11,
2 hari 13. Betul? Kuning 3 hari. Kuning tak ada. Sekejap. Boleh kan? Faham kan? Okey. 6. 27. Ada 6 hari. 3 hari sikit-sikit. 3 hari banyak-banyak. 3 hari kuning. 3 hari sikit-sikit. 3 hari banyak-banyak. Mana haid? Berapa? Semua haid. Satu sikit-sikit banyak-banyak dia tak jadi tamyiz dengan sebab sikit-sikit banyak-banyak. Yang jadi tamyiz warna kelihatan bau. Banyak sikit tak jadi tamyiz. Entahlah kata 6 hari banyak, 3 hari sikit, maka haid adalah banyak tu haid, yang sikit tu kan. Tak. Bukan macam tu kita kira. Kemudian ada 6 hari, merah 6 hari, 3 hari berhenti, hitam 8 hari. 28. Adat 6 hari tu maksudnya biasanya 6 hari. Jadi mula dah bagi contoh ni merah. Merah 6 hari dah. Untuk 3 hari berhenti 9. Hitam 8 hari. Mana haid? Hitam. Hitam. Alasan? Kerana kalau campur semua 6, 9, 8, 17. Lepas tu merah pula dulu daripada hitam. Maka dipakai hitam saja 8 hari. Hitam. 8 hari itu adalah haid. Bari hitam tu. Allah. Masih 28. Jadi merah 6 hari, 3 hari berhenti. Bila dia kena mula sembahyang? Selepas daripada 17 hari. Hari ke-18 tu dia sembahyang. Kan? Hari lepas ada hari hitam keluar tu dia sembahyang. 3 hari berhenti. Merah 6 hari. Ya, 3 hari berhenti tu memang sembahyang, tapi yang tu burn. Sebut yang tu lagi panjang tak? 29. Adat 6 hari, 10 hari, hitam 10 hari, suci 10 hari, merah 10 hari. Mana haid? Hitam 10 hari. Pasal apa? Pasal dia paling kuat. Nak campur kuning tak boleh, campur merah tak boleh. Dia akan jadi 20. Jadi ada 3 color tu, mana paling bertuah? Hitam. Kenapa hitam? Dia kuat. Dia kuat. Allahumma salli alaihi wasallam. Soalan lain tu kalau ada? Ada? Boleh? Kena tengok soalan lagi. Tengok soalan macam tu kan? Pakai je, dah ada tu. Kemudian 30. Hitam 10 hari, suci 10 hari, merah 5 hari, hitam 15 hari. Mana haid? Jawapannya hitam 10, dan hitam 15. Suci 10 hari, merah 5 hari. Merah 5 hari tu pun ukur suci. Macam apa? Maksudnya dia antara 2 hitam. Kan? 2 hitam besar. Hitam ni pakai. Yang tengah-tengah sekurang-kurang suci. Merah tu adalah hukum suci. Istihadah lah. Tapi istilahnya dia kena kodoh. Solat. Nombor 31 biarkan. Pasal dia tak belajar gitu. Itu buat susah sikit. Ibu hamil. Okey, tengok 32. Ibu hamil turun tanda darah jam 10 malam. 3 petang esok bersalin. 10 malam 3 petang. Istiadah. Pasal apa? Tempoh keluar walaupun dia hamil tak cukup 24 jam. Ibu hamil terjatuh turun tanda darah 3 hari. Mana haid? 3 hari.
3 hari. Pasal apa pula boleh 3 hari haid pula? Pasal turun darah dah 3 hari lah. Kan? Turun darah 3 hari. Jadi turun darah, kaedah kita, darah tu bila perempuan tu masih hamil, maka sah untuk darah tu dipanggil haid. Siap. Ibu hamil terjatuh turun tanda 3 hari. Mana haid? 3 hari. Semua haid. 3 hari haid. Ibu hamil turun tanda 20 hari saja. Turun tanda tu maksudnya dia jatuh, darah keluar 20 hari. Tanya sakit tak? Tak sakit, tapi darah keluar 20 hari. Mana haid? 15 haid. Kan? Siapa boleh jawab? Turun tanda 20 hari je. Ayat. Turun tanda 20 hari je. Mana haid? Bila dia mula sembahyang? Selepas 15 hari turun darah. Hari ke-16. Jadi seterusnya 16, 17, 18, 19, 20 tu kena istiadah. Lepas tu mana darah? Haid? Mana? Rujuk kepada adat. Pasal apa rujuk kepada adat? Pasal tak ada tamyiz. Pada tak ada tamyiz, rujuk kepada adat. Kemudian ibu bersalin lain. Ibu bersalin lain. Ibu bersalin kembar, ibu gugur. 40. Yang 40. Ibu keguguran, turun darah 20 hari. Cuma darah nama dia tu kau. Itu ya. Ni ya. Ibu keguguran, gugur faham kan? Gugur tu baby mati dalam badan. Gugur lah, terkadang tak jadi rupa baby pun lagi. Ibu keguguran, turun darah 20 hari. Darah apa tu? Kenapa pula? Nifas. Pasal di darah yang keluar selepas kosong kandungan. Baby dah keluar. Nifas. Siap. Adat 6 hari. Kemudian 41. Adat dia 6 hari. Lepas tu suci 13 hari. Datang semula 6 hari. Mana haid? Tak mana nak tengok masalah ni? Suci 13 hari. Ya, betul. Bila suci 13 hari buat apa? Bagus orang pencuri kena potong tangan baru tahu. Saja saya buat lawak bodoh sikit. 13 hari nak buat apa? Curi 6 hari selepas tu. Jadi ambil 2 hari untuk bagi cukup 15 hari. Sap. Kemudian adat 6 hari, suci 13, datang semula hari kuning, 3 hari kuning, 6 hari hitam. Mana? Boleh cari tak? 42. Adat tu maksudnya kebiasaannya. Adat 6 hari, suci 13. Susah sikit nak faham? Boleh? Suci 13 hari, itu datang semula 3 hari kuning. Lepas tu 6 hari hitam. Curi hak kuning. Curi asalnya curi 2 hari kuning. Tapi tengok kuning lepas tu hitam. Maka hitam tu memang tak boleh ibadat. Ternyata ada satu kuning yang telah ditinggalkan solat, nanti kono. Saya sebut-sebut jawapan tu, cuba perhati tak? Ada masalah apa. Tak boleh nak faham ke, melengung ke. Anda tengok kitab boleh, dengar boleh orang cakap. Tapi nak proses rupanya tak boleh. Saya pun tak panggil seorang-seorang ni. Kalau ikut ada nama saya panggil seorang-seorang pun best kan. Bagi tak mari dah ni mah. Baik, 6 hari merah, 3 hari kuning, suci 13 hari, hitam 6 hari. 43 dia.
Ni masalah haid lah. 6 hari merah, 3 hari kuning, suci 13, hitam 6. Yang tu susah sikit, kena perhati je. Kalau ambil 3 hari kuning dengan suci 13, 16. Kalau 6 hari merah dengan kuning, ada suci kena curi. Tak kena. Okay. Nombor 43 tu jawapan dia. Haidnya adalah merah 6 hari dan hitam 6 hari di belakang. Kuning dan suci 13 hari adalah hukum suci. Haid yang dah hukum. Yang lain semua ni bersalin. Nombor 50, ujung tu. Adat 6 hari, suci 10 hari, merah 6 hari, suci 5 hari, hitam 6 hari. Tengok, perhati sikit. 6 hari adat. Okey, suci 10 merah. 6 merah, suci 5. 5 je suci. Lepas tu hitam. Macam mana ni? Ada merah hitam? Ada merah hitam? Ada. Jadi ada yang boleh pakai? Ada. Yang memang boleh pakai apa? Hitam. Itu apa jadi kat merah dengan suci? Burn, suci. Merah tu tak boleh jadi haid juga ke? Tak boleh. Pasal apa? Jarak antara merah dengan hitam tu tak munasabah kan untuk merah tu jadi haid. Bola tu merah dulu, lepas tu hitam. Oh, banyak halangan ni. Okey, sekali lalu macam tu. Jadi secara tak langsung baca dah tu. Soalan tu. Pergi sebut sini. Soalan kalau ada sekitar tu? Ada? Kalau tak ada, saya nak baca bahagian bawah tu sikit. Tengok bahagian 3 tu, istiadah 3.1. Istiadah. Jadi istiadah kita nak tengok ni pun istiadah haid kan. Ya. Macam mana keluar darah apa? Tak cukup 24 jam. Okey. Oh. Ada yang boleh jawab? Darah keluar tak cukup 24 jam. Sehari je. Tapi tak cukup 24 jam. Dalam sehari tu tak cukup 24 jam. Yang tu. Suci 15 hari. Okey. Tak boleh jawab. Istiadah lah. Kenapa? Tak cukup 24 jam. Jadi mana yang kalau ada ibadat-ibadat dia tertinggal ke apa ke, qada balik lah. Pasal memang tak boleh sah nama haid. Dalam seminggu jadi gitu, pula tu keluar sikit-sikit tak cukup 24 jam. Istiadah. Lain? Kalau tak ada, tengok 3.1 tu. Khas tengok istiadah. Baik. Pertama, bila sebut istiadah, dialah hadas yang berkekalan. Itu istiadah. Istiadah, dia bukan haid. Istiadah. Cuma nak ukur istiadah, kena ingat sepe-sepe tu lah. Jadi bila dia hadas berkekalan, dia bukan haid, dia tak menghalang puasa dan solat.
Dia tak tegah ibadat. Dia tak jadi mani' ibadat. Mani' ibadat, haid, nifas. Kita duduk bercara ni haid. Jadi ia tak menghalang puasa, solat. Dan saya ada sebut tu, kalau ada suami, tak menghalang suami pakai. Wanita yang mustahadhah wajib menyuci kemaluannya dan bercawat, selepas itu berwuduk setiap kali hendak beribadat wajib. Ada perkataan tertinggal tu. Wanita yang mustahadhah wajib menyuci kemaluannya dan menyumbat. Ada menyumbat tu bahasa. Menyumbat, cawat, selepas itu berwuduk setiap kali untuk buat ibadat wajib. Jadi orang perempuan yang contoh dia darah keluar 15, 16 pun keluar juga satu kala je. 16 tu istiadah tu. 16 memang istiadah. Jadi wajib mandi, solat untuk solat, dan untuk ambil wuduk dia kena cuci, lepas tu sumbat, cuci mandi tu selesai. Untuk wuduk dia macam mana? Cuci, sumbat, cawat, baru boleh ambil wuduk. Boleh ambil wuduk. Jadi berhentikan dulu darah yang duk keluar berpanjangan tu. Bagi berhenti. Jangan ambil wuduk dulu, lepas tu baru sumbat dan cawat. Tak boleh. Jadi mesti sempurnakan dulu sumbat dan cawat baru boleh ambil wuduk. Kalau dia dah ambil wuduk dulu, lagi sumbat, sentuh pula, dia boleh bawa batal. Dan cara bersuci pun tak kena. Dia mesti berhentikan dulu darah yang keluar tu. Berhentikan dulu darah, baru boleh wuduk, baru boleh dia wuduk. Baru boleh wuduk. Jadi antara yang kena perhati sikit tahu mana? Tentang sumbat cawat. Cawat ni biasa, tapi sumbat tu orang tak biasa faham. Biasa dengar. Kenapa kena sumbat? Kerana sumbat jalan untuk bagi darah tak keluar. Pasal bila tengah sembahyang darah keluar, itu istilahnya ada hadas yang berlaku. Kentut pun batal solat, tambah keluar darah, lagilah batal. Jadi kalau kentut satu hal, tapi yang ni darah, macam mana tak nak bagi darah keluar? Sumbat. Dah sumbat baru cawat. Sumbat ni pun selain daripada bab puasa. Bab puasa tak boleh sumbat. Pasal sumbat kenapa? Batal puasa. Sebab batal puasa. Pasal masuk satu dalam rongga. Jadi setiap kali nak buat ibadat wajib cuci, sumbat, cawat. Ibadat wajib. Jadi antara nak perhati dah mana? Maghrib, Isyak. Pasal tempat tu pendek. Kalau ada kes-kes istihadah, tak boleh sembahyang Isyak dengan menggunakan cawat yang dipakai pada masa Maghrib. Jadi nak Isyak kena ambil wuduk lain, cuci, sumbat, cawat, Isyak. Tapi kalau macam berlaku bulan Ramadan, siang ada kes saya sebut, dia tak wajib sumbat, pasal sumbat boleh batalkan puasa. Cuci, cawat saja. Dan dia boleh fardu satu dan pelbagai-bagai hak sunat. Jadi kalau contoh lepas Isyak, sembahyang sunat qabliyah, sembahyang Isyak, ba'diyah. Lepas tu kalau bulan Ramadan, tarawih, boleh terus tarawih dengan bersuci yang sama. Lepas tu tadarus pula, tadarus boleh dengan bersuci yang sama. Pasal kalau ibadat sunat dia tak perlu ambil wuduk lain. Tapi kalau ibadat wajib kena ambil wuduk lain. Tu yang umpama khas paling mudah, Maghrib dengan Isyak. Jadi Isyak kalau ada kes macam ni wajib ambil wuduk lain. Jadi ambil wuduk tu maksudnya dengan makna dia bersuci, sumbat, cawat yang lain, yang baru.
Baik, semua perbuatan ini hendaklah dilakukan dalam ataupun dalam waktu solat, pada waktu solat. Dah masuk waktu boleh buat perbuatan-perbuatan ni. Kerana termasuk dalam istilah kita dalam fiqh dia panggil wuduk darurah kan. Jadi pasal nak wuduk macam mana sedangkan ada sesuatu yang keluar daripada kemaluan. Dia panggil wuduk sahibud darurah. Jadi kena masuk waktu dulu, cuci, sumbat, cawat, baru boleh buat ibadat. Okay. Ini peraturan kita lah, disebut oleh ulama. Ambil nas daripada hadis-hadis apa. Kemudian solat wajib dilaksanakan dengan bersegera selepas bersuci. Lepas dah cuci, sumbat, cawat, pakai pakaian apa sepatutnya untuk ibadat. Kalau baca sembahyang solat, cara solat lah wajib laksana dengan segera. Maksud segera, jangan ada menangguh yang tak ada kaitan bab solat. Baik, jadi atas kata wajib bersegera jika dia melambatkan solat setelah bersuci kerana maslahat solat seperti menutup aurat, menunggu jemaah dan lain-lain, ianya tidak memudaratkan. Kalau lambat tu pasal ni tak apa, sah sembahyang, walaupun bersembahyang tu bila dah sumbat cawat lama nanti dia keluar juga. Kalau kerana menunggu ada berkaitan maslahat solat, dimaafkan. Kalau benda yang tak masalah solat, tak dimaafkan. Bahkan wajib buka, cuci, sumbat, cawat, baru. Contoh kata dia menutup aurat jemaah, yang ni tak ada mudarat. Saya baca dulu ayat sikit lagi. Sekiranya ia melambatkan solat setelah bersuci bukan kerana maslahat solat, maka ia wajib bersuci, bercawat semula atau pendapat yang sahih. Kalau dah ambil wuduk apa, lepas tu dia tak solat terus, buat apa? Adalah aktiviti dia buat, dah ambil elek bunga, makan nasi dulu, lepas tu sembang-sembang, elok-elok nak kata kebir je, mai ada orang telefon pula. Siapa? Oh, maklum. Lama tak jumpa long. Long sihat kau? Sembang bobreng sejam. Untuk nak sembahyang tak boleh lah. Wajib buka, cuci, sumbat, cawat hak lebar, sumbat, cawat baru. Pasal apa? Pasal sembang dia tak masuk dalam masalah solat. Tapi kalau tunggu imam boleh. Siap. Jadi wajib wuduk bagi setiap solat fardu. Begitu juga wajib menggantikan jawab baru bagi setiap solat fardu pada pendapat yang paling sahih. Siap. Alhamdulillah. Selesai baca sekali lalu istiadah. Jadi yang ni adalah kaedah bersuci yang tak dapat tidak bagi orang perempuan yang istiadah. Khasnya yang lebih pada tarikh 15 tu. 15. Allahumma salli. Ada soalan? Soalan lain ke? Suci. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu soalan berkenaan dengan bab kita bicara ni, masalah sumbat. Kalau seorang tu rasa sakit bila sumbat, adakah wajib dia sumbat juga? Bagus soalan ni. Kalau dia rasa sakit bila sumbat, adakah wajib dia sumbat juga? Dia ada uraian macam ni sikit. Sakit sebab sumbat, kalau memang ada sebab sumbat tu jadi sakit,
memang kena sumbat juga, pasal kalau tak sumbat nanti masa duk solat, kalau hanya bercawat darah duk keluar. Jadi dalam duk ibadat, dalam duk sembahyang ada berlaku hadas. Jadi kalau tak sumbat nanti ada darah keluar, tak sah ibadat. Jadi nak tak nak, suka tak suka, sumbat. Cuma sakit tu dia ada tafsir macam ni. Kalau sakit tu, kalau tak biasa buat, sakit lah. Satu sakit, itu satu hal. Ataupun sakit tu memang biasa buat, tapi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan jadi sakit. Jadi sakit bila sumbat. Mungkin ada bengkak ke, jadi buasir ke apa ke. Hak tu pula yang masalah lain, menyebabkan jadi sakit. Dobit kitab macam ni. Kalau sakit tu yang menghilangkan konsentrasi kita solat, maka harus tinggalkan sumbat. Dengan sumbat tu kita hilang fokus dengan solat. Macam kalau contoh hilang fokus dengan solat macam mana? Sakit gigi, terlalu sakit sangat, sembahyang pun ingat gigi. Contoh kan. Jadi bila dia sumbat, tambah dengan keadaan posisi berdiri pula, ada yang terselit, ada yang terkepit, yang itulah. Ataupun darah tu dengan sebab disumbat, darah tak boleh keluar daripada bahagian yang sepatutnya kena keluar darah, dia tak keluar. Jadi dia tersimpan, terpekung. Lagi apa bahasanya? Terkunci untuk darah tu keluar. Dengan sebab darah tu terkeluar, dia sakit. Bukan sakit tancawat tu, tapi sakit dengan sebab tertakung di badan. Tertakung di badan. Yang tu ialah antara yang disebut oleh ulama, antara yang dimaafkan untuk tinggalkan cawat. Kalau ada keadaan gitulah. Kalau tak ada, kalau wajib cawat lah. Tambah ada orang tak tahu hukum apa, wajib cawat lah. Wajib sumbat lah. Wajib sumbat. Jadi dobit tadi sebut, bila sakit tu sampai mana? Sakit yang boleh menghalangkan kita konsentrasi dengan solat yang kita laksana. Sakit tu boleh tinggalkan cawat. Cawat dah, sorry, boleh meninggalkan sumbat. Minta maaf kalau saya sebut ini serupa macam kalau bahas fiqah, dia kata macam orang lelaki, dia tak adalah istihadah ni, tapi dia ada masalah kencing tak putus. Bila kencing tak putus, dia kena kencing. Untuk nak sembahyang, tapi kencing nak keluar, macam mana nak buat? Kaedah bersuci yang sama. Cuma orang lelaki ni, dia tak payahlah sumbat, pasal dia boleh dijerut. Sorry saya sebut-sebut tu ya. Ataupun disimpul, simpul macam simpul tali je, ambil simpul aja. Kalau ada yang boleh macam tu, simpulkan saja. Nak sebut tang sakit tu, bila simpul, ada air yang sepatutnya keluar daripada badan, kita tak keluarkan dia melalui yang asal, lepas tu dah dipalam, jahit apa seumpamanya, dipalam jahit atau seumpamanya. Jadi dengan sebab ada benda yang tak boleh keluar, dia sakit. Sakit tu mudarat. Bila sakit tu mudarat dengan sebab ada benda tak boleh keluar, tak wajib sumbat. Macam tu kot. Kalau ni sebab orang lelaki saya sebut ni, tak wajib ikat, tak wajib simpul, untuk supaya jangan ada benda keluar. Masa saya jawab ni, jadi kalau rasa sakit, kalau sakit sikit-sikit tak ada hal. Sakit ni macam mana? Orang pun akan tengok, kau ni tak boleh sembahyang duduk. Sorry, engkau ni memang kalau sumbat tak boleh siapa? Tengok muka pucat dia, boleh kenal lah kau mesti sumbat, sakit sumbat ni. Kalau dengan sumbat tu adalah menyebabkan sakit yang teruk macam tu, menghilangkan konsentrasi solat pula, maka diharuskan untuk tinggalkan sumbat tu. Siap. Soalan, macam mana nak beza keputihan dengan darah haid kuning? Tadi saya sebut lah kan, macam mana nak beza? Satu, tanda darah yang keluar. Yang kedua, mengiringi darah yang keluar. Lepas tu selang suci. Lepas tu
datang pula main nama keputihan tu. Jadi macam mana nak beza tu? Sebenarnya kadang nak beza tu memang susah, tapi nak sebut kaedah ni, kalau duduk dalam sempadan masih lagi sah untuk nama haid, misalnya saya sebut tadi 7 merah, itu 2 tu kuning, putih kekuningan, macam macam kekuningan tu pun ada kan. Tengok sekali lalu nak kata macam haid pun ada. Jadi kalau duduk ujung selepas daripada satu-satu masalah haid, maka dia adalah haid. Kalau hujung daripada masalah haid, dia adalah haid kan. Tapi kalau dah lepas tu ada suci, kan ada saya sebut itu tu. Jadi nak beza dia kena tengok waktu keluar tu bila. Waktu yang dah keluar selepas haid tu, lepas tu keluar bila pula tu. Yang tu antara yang kena perhati. Yang kena perhati. Jadi dia kena ada detail sikit dalam perhatian yang kena buat, pemerhatian yang kena buat tu. Macam tu cara nak beza dia. Jadi cara nak beza tu kena tengok adakah dia keluar mengiringi haid, lepas haid, sejurus lepas haid datang, ataupun memang sentiasa duk ada. Sentiasa duk ada. Jadi kalau orang dah biasat memang ada, dah jadi adat biasa, darah macam-macam ni, khas yang atas nama keputihan ni, maka kalau dah memang berulang kali boleh dikenali yang ni adalah keputihan, dia bukan masalah haid, dia adalah keputihan. Saya nak sebut sampel macam dah nak sebut. Kaedah saya sebut dengan kaedah dan prinsip. Lain? Kalau ada? Ya. Boleh tak jadi imam? Bagus soalan tu. Masyhur kita dalam mazhab Syafi'i, orang perempuan istiadah sah jadi imam. Boleh. Dengan syarat dia bersuci betul lah. Suci, sumbat, jawat apa okey, memang sah jadi imam, tak ada masalah. Begitu juga makmum yang nak ikut dia pun tak ada masalah. Dia orang yang tak boleh jadi imam ni, orang yang dengan semayang ni tu nanti dia kena qada. Yang tu dia tak boleh jadi imam. Orang yang nanti bila kalau dia semayang sekalipun, dia ada ibadat semayang tu dia kena qada, yang tu tak boleh jadi imam. Dia nyesipih dia macam tu. Siapa dia ni nanti dia kena qada. Dia tak boleh jadi imam ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Ahli maksiat. Contoh slow lah. Yang kena qada, orang yang sembahyang dia kena qada lain. Hak ni dia tak boleh jadi imam. Contoh satu orang dia pakai pakaian dia kena najis. Pakaian kena najis tu tak ada benda alat untuk menyuci. Yang ada debu je untuk tayamum misalnya. Oleh kerana dia tak ada alat untuk menyuci najis, ada waktu sembahyang dia pun sembahyang mana yang boleh, tapi dia sembahyang dalam keadaan ada hukum najis. Ada hukum najis. Orang ni kalau sembahyang nanti kena qada. Orang ni tak boleh jadi imam. Tapi kes-kes ni tak banyak lah. Kes-kes ni tak banyak lah. Kalau orang istiadah, walaupun istiadah tapi ditunaikan segala syarat-syarat istiadah untuk sumbat dan cawat seumpamanya, sah jadi imam. Makmum pun ikut walaupun tak tahu apa status imam, sah jadi imam. Sah jadi imam. Boleh. Lain? Tepi dia pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Orang istiadah ni tak ada masalah nak jadi imam, nak jadi makmum dulu saf yang sama, tak ada masalah.
Yang masalah ni yang KKM kata kalau ada COVID duduk jauh-jauh, yang tu tak boleh sama-sama. Saya lewat bodoh lagi. Tak gelak tak apa. Lain? Saya ni sebab sekali lalu kita sebut masalah haid ni selesai dah. Cuma ada benda yang saya tak detailkan, ada mubtadi'ah dengan istilah-istilah tu. Sekadar untuk hari ni punya perbincangan, kalau orang perempuan yang haid dia kebingungan, tak pernah dengar period berapa hari sebulan, 2 kali haid sebulan, macam mana permasalahan dia, macam mana nak kenal adat, tak adat, lagi tamyiz, seumpama tu, nak campur darah, tak campur darah, macam mana ada CP15, apa yang masuk paling banyak, macam mana maksimum, macam mana dalam tempoh, macam mana boleh jadi maksimum, minimum, macam mana hamil, macam mana, yang kita bicara hak tu lah. Dia adalah teras sangat dalam masalah haid ni. Kalau boleh faham ni, mujur alhamdulillah. Macam mana pun banyak lagi perkara yang kena tahu depan tu. Contoh misal masalah nifas, kita tak sentuh lagi pun. Munasabah dengan kita bicara ini bagi selesaikan satu topik. Dan juga masalah-masalah orang perempuan yang dia tak ingat langsung, dia ada darah keluar tapi dia tak boleh nak bagi hukum. Darah ni darah apa? Tak tahu pula. Haid pun tak tahu, istihadah tak tahu, apa dia? Tak tahu, tapi darah duk keluar. Macam mana nak selesaikan dia tu? Yang tu kena tengok lah. Dia ada pelajaran lain tu. Soalan masih lagi dalam bab sumbat-sumbat ni. Kalau darah sikit, bila celup baru ada, wajib sumbat ke? Kalau memang, jawapan lagi soalan tu, kalau memang sikit tu memang tak keluar langsung, memang tak keluar langsung, memang sumbat celup baru ada, dan dia tak keluar, tak kena sumbat lah. Tapi kalau katalah misalnya dalam keadaan tak sumbat tu, tengok-tengok kita bergerak dalam solat, kita tengok keluar, batal kena sembahyang lain. Jadi dari segi hukum boleh ke kalau masa celup baru ada, dengan sebab darah yang sikit tu dia tak sumbat, boleh ke? Boleh. Cuma istilahnya tak cermat, kerana kalau dia kata keluar wajib sembahyang lain. Jadi nak cermat dia macam mana? Walaupun darah tu sikit, waktu celup baru ada, eloknya sumbat supaya tak melecehkan kita untuk ada qada yang keberangkalian nanti boleh jadi mula-mula sikit, lepas tu dia keluar jadi banyak. Dari segi hukum asal boleh. Baik. Kemudian soalan masalah potong rambut kuku macam mana? Orang perempuan dalam haid, bahasa lain, dalam keadaan hadas besar, dilarang kita menghilangkan apa-apa juzuk anggota. Buang kahak, buang hingus tak apa, tapi kalau juzuk, antara juzuk ni kuku rambut, sengaja potong, dia makruh lah, haram tu tidak. Cuma akibat dia akhirat esok, mana yang dengan sengaja kita hilangkan daripada juzuk badan kita dalam keadaan tak berwuduk, dia akan dikembalikan balik di akhirat esok hitam. Tangan ni akhirat esok kita umat Nabi Muhammad SAW bercahaya, muka bercahaya, tangan bercahaya. Orang kata wuduk yang kita duk basuh tu dia akan bercahaya. Jadi bila akhirat esok, apa yang pernah tertanggal daripada badan kita dia akan bercantum balik. Bila bercantum, mana yang keluar daripada badan, bercerai daripada badan dalam keadaan tak berwuduk, tak berhilang kehadas besar dia, di akhirat esok dia akan warna hitam. Itulah. Jadi sengaja potong tak boleh. Tapi kalau dalam masa duk haid, rambut luruh, contohlah kan, gigi tercabut,
Ayat bodoh itu. Untuk wajibkah nanti rambut tu kita kutip mandi sekali? Yang ni pun selalu kat orang tanya. Masyhur kita dalam pendapat ulama Syafi'iyah ni, tak wajib memandikan mana-mana anggota yang telah terputus tercabut dalam masa hadas besar. Atas nama wajib tidak. Tapi ada ulama kita yang bercermat, dia kata suruh ambil basuh juga. Jadi rambut yang gugur waktu dalam keadaan hadas besar, sikit-sikit rambut luruh, kutip kumpul, padahal dia dalam keadaan hadas besar, haid, nifas misalnya. Lepas tu bila hari nak mandi sekali dengan rambut-rambut luruh. Ni saja aku angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, mandi sekali semua. Yang tu pun atas pendapat, kalau ikut dari segi hukum, yang mana yang dah tanggal, dia hukum tanggal lah, dia tak wajib tambah yang tertanggal lah. Dia tak wajib dan tak ada taklif pada dia untuk mencari apa yang dah tertanggal tu. Macam mana pun kita cermat sebelum kalau ada yang tertanggal terluruh kutip, mandi sekali. Itu orang tua dulu kita duk ajar itulah. Kemudian seterusnya soalan, cuba dengar elok, nak cuba kita selesai nak. 7 hari hitam dan merah. 7 hari hitam merah. 5 hari kuning dan keruh. Suci 11 hari. Hari ke-12 merah. 7, 5. Suci 11 hari. 11 hari ke-12 merah. Boleh tak curi 4 hari merah? Boleh curi 4 hari merah ke? 7 hari hitam merah, 5 hari kuning dan keruh. Suci 11 hari. Hari ke-12 merah. Saya nak tulis Allah. Tujuh hitam campur merah. Memang dia mengaji lama ke ni? Lima hari. Kena tengok, perhati sikit masa saya salah macam ni. Satu sampai 7. 1 sampai 7. Kemudian 5, 10, 12. 1, 7. 5 hari. Yang ni hitam merah. Ini kuning keruh. Suci 11 merah. Nak kena tengok hitam merah ni. Hitam merah kuat. Merah pun kuat berbanding dengan kuning keruh. Soalan tanya,
boleh ke curi merah ke? 11 curi merah 4 hari kan? Hari pula boleh curi 4 hari merah ke? Hari ke-12 merah. Oh, 12 ni hari merah. 4 hari kot kan? Tak sebut sini 4. Tapi kaedah nak curi kalau faham ni, bila yang ni merah, yang ni 11, yang ni kuning keruh, ni hitam merah, yang ni haid, yang ni kuat nama haid, dia bukan curi sini, curi sini, curi belakang ni. Tambah pula katalah merah ni, misalnya katalah 4 hari, 4 hari sekalipun, ni 4 hari, bila yang ni kuning, yang ni suci, katalah yang ni dah tak semayang, yang ni pun katalah dia tak semayang pasal keruh kuning kan, baru 13 hari dah suci lah. Yang ni dah 13, yang ni suci 11, yang ni dah 11, baru 11 suci. Dia tengok main merah, kena tengok merah ni. Merah ni tak tahu apa hari, tapi merah ni dia kuat, jadi boleh hak curi sini dulu. Kalau faham merah dengan kuning keruh ni, kuning keruh ni lagi utama untuk dicuri daripada curi merah. Jadi tak curi kat merah, tengok dulu merah ni. Jadi hari ni tetap tak semayang. Kalau dia memang 4 hari, maksudnya merah ni haid, yang ni haid, yang ni yang bukan. Jadi yang ni yang kena kotor. Itu bab ni memang kena macam mana? Kena tengok mana yang kuat tak kuat tu lah. Boleh faham untuk apa tu? Kalau ada, boleh faham masalah tu? Boleh? Dia bab nak tengok mana kuat tak kuat ni memang kena perhati. Dia kena tengok cermat sikit, tengok perhati kalih mana alih ni, mana yang boleh nak kata kuat tadi, nak sambung mana, nak curi kat mana. Kalau orang yang memang biasa suci tak cukup macam ni memang kena perhati mana kuat tak kuat, sebelum selepas. Dan memang kena ada satu catatan yang sempurna. Yang tu kalau ada catatan, kalau catatan tak ada, ataupun ada catatan tapi tak boleh pakai, hitam 1 hari, merah sehari, betul hitam pula untuk kuning, untuk merah untuk suci 2 hari, untuk hitam untuk kuning, untuk merah, untuk hijau pun ada. Saya buat lawak bodoh sikit tu. Yang tu tak pakai satu pun warna yang ada, bahkan adat adalah dirujuk. Lagi ada soalan? Oh, tak ada, saya rasa situlah dulu. Hanya umur ada ke lapangan lain. Jumpa lain masa. Kalau ada masalah apa tak boleh selesai, tanya ustazah-ustazah yang ada tu. Boleh rujuk kat saya. Cuma saya kerti jawab, tak kerti kalau ada lagi. Oh, soalan mengenai bab-bab masih istiadah sumbat-sumbat tu. Kalau dah cuci, sumbat dan cawat, kemudian masa tengah solat keluar darah dengan banyak, adakah kita kena berhenti solat dan buat semua tu balik? Jika dah memang sumbat dan cawat tanpa cuai,
tak ada cuai apa-apa. Tapi mungkin dengan sebab darah yang bertakung tu banyak, dia keluar juga. Kaedah dalam fiqh dimaafkan apa yang dah terkeluar tu walaupun banyak. Dia serupa macam masalah selalu dalam fiqh dia buat misal bisul pecah misalnya. Kita pun picit apa yang boleh keluar, balut walaupun balut sembayang pecah banyak air, dia keluar banyak sampai melumuran darah sampai kain balut, dah habis semua pakaian kita pun kena darah. Kalau dah memang cuci, dalam konteks ni sumbat cawat yang tak dicuaikan walaupun keluar darah banyak dimaafkan. Maksudnya sembayang tu jalan terus, dimaafkan, tak jadi masalah dengan sebab darah tersebut. Tapi dobit tu lah selama-lama sumbat dan cawat yang tiada dicuaikan. Okey, lain ni kau tak ada apa, tangguhlah dulu, insya-Allah. Mudahan kita punya daurah ni walaupun agak singkat juga sebenarnya, dapat manfaat bersama dan kita dapat tahu kaedah untuk menyelesaikan khasnya apa-apa isu yang ada keliling kita ni. Dan kaedahnya kalau ada masalah tak boleh selesai, rujuklah pada ahlinya, jangan buat keputusan sendiri. Memang tengok dengan siapa yang ada pengetahuan dan cara menyelesaikan bab ni supaya betul cara ibadat kita. Dengan kita belajar ni mudahan sahih ibadat yang kita buat, ibadat pun tak tahu mana, mudahan diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.